Okey, baik. Kita lihat berkaitan dengan bab satu iaitu pengenalan kepada ekonomi. Okey, antara tafsiran yang paling penting kamu kena ingat iaitu berkaitan dengan iaitu pengenalan kepada ekonomi, di mana ilmu ekonomi ni satu bidang sains sosial yang mengkaji cara manusia iaitu untuk mengurus sumber ekonomi yang terhad bagi memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. So ada beberapa kata kunci untuk ilmu ekonomi ni, iaitu pertama, bidang sains sosial. Bidang sains sosial yang mengkaji cara manusia mengurus sumber ekonomi yang terhad bagi memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. So kita ingat tiga kata kunci dia, iaitu bidang sains sosial yang mengkaji cara manusia mengurus sumber ekonomi yang terhad dan bagi memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. So ada tiga kata kunci kat sini, dan sebaik-baiknya kalau ada soalan bertanya tentang takrif ilmu ekonomi ini, maka kamu berikanlah ketiga-tiga kata kunci ini, supaya kamu boleh memperoleh markah penuh. Baik. Dan daripada bab satu juga kita dikenalkan atau diperkenalkan dengan faktor pengeluaran. Kadang-kadang dipanggil faktor pengeluaran atau juga dipanggil sebagai sumber pengeluaran. Pengeluaran atau juga dipanggil sebagai sumber ekonomi. Sumber ekonomi maknanya ianya adalah merujuk kepada perkara-perkara yang sama. Faktor pengeluaran, sumber pengeluaran, sumber ekonomi, ianya adalah sama, iaitu berkaitan dengan keempat-empat ini, iaitu tanah, buruh, modal dan juga usahawan. Dan cikgu rasa kamu memang dah kuasai bahagian ini dengan baik. Menerusi latihan-latihan yang kita telah buat hari itu. So cikgu nampak bahawa penguasaan terhadap topik ini memang kamu dah kuasai dengan baik. Cuma kat sini kita lihat antara beberapa perkara yang kita nak highlightkan kat sini, iaitu tentang tentang penawaran, di mana kalau kita lihat perbezaan antara tanah, buruh, modal, usahawan, iaitu kalau tanah ni penawarannya adalah terhad, means kadang-kadang pelajar fikir bahawa tanah tu tidak terhad. Sebenarnya tanah ni penawaran dia terhad, dan paling penting dia tidak ada mobility, tidak ada ataupun tidak mempunyai mobility tempat. Maknanya dia tidak ada mobility geografi, tak ada. Mobility geografi tak ada, maksudnya apa? Dia tidak boleh berpindah, tetapi ada mobility kegunaan. Mobility kegunaan maksudnya adalah dia boleh ditukar kegunaan dia. Contohnya daripada tanah pertanian menjadi tanah penempatan, ataupun juga boleh ditukar menjadi tanah perindustrian. So mobility kegunaan tu betul, memang ada. Berbanding buruh, kalau kita lihat buruh sebenarnya adalah tenaga fizikal dan mental dalam proses pengeluaran. Terdiri pada, ingat, buruh mahir dan buruh tidak mahir, ataupun kita kata buruh kurang mahir. Buruh mahir dan juga buruh kurang mahir. So perbezaan dia, buruh mahir dia ada kita kata sijil-sijil yang lebih tinggi berbanding SPM, manakala buruh kurang mahir ni biasanya sekadar SPM sajalah. Dan buruh mempunyai mobility geografi yang tinggi, means that dia boleh mudah bergerak, bertukar ke pekerjaan lain. Dan modal, modal selalunya dikaitkan dengan alat ciptaan manusia, yang digunakan untuk mengeluarkan barang dan juga perkhidmatan, means that dia digunakan untuk proses pengeluaran dan dia mempunyai mobility geografi yang tinggi. Mobility geografi kerana dia boleh dipindahkan, mudah dipindahkan ke satu tempat lain, contohnya mesin. Dan juga wang juga adalah modal, iaitu alat ciptaan manusia. Dan juga usahawan. Usahawan ialah individu yang menggabungkan faktor pengeluaran, mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Ingat, kata kunci bagi usahawan ialah menggabungkan.
Okey, individu yang menggabungkan semua faktor pengeluaran itu. Dan kita dah buat semalam, iaitu berkaitan dengan usahawan ini, iaitu seorang yang perlu kreatif, inovatif dan juga berani menghadapi risiko serta tidak mudah berputus asa. Okey. Okey, baik. Dan setiap faktor pengeluaran ini ataupun sumber ekonomi ini, dia ada ganjaran dia. Contoh, tanah, ganjarannya adalah sewa, dan buruh, okey, ganjarannya adalah upah, okey, dan juga modal, ganjarannya adalah faedah, dan usahawan, ganjarannya adalah untung. So itu yang kamu boleh kaitkan. Okey, tanah dengan sewa, ganjaran agak buruh dengan upah, modal dengan faedah, dan juga usahawan, ganjarannya untung. So tidak ada banyak yang kita boleh bincangkan sebab perkara ini adalah berkaitan dengan yang biasa kamu dah buat dan kamu faham ya. Cikgu yakin kamu semua faham. Betul. Ada siapa yang tak faham lagi tentang faktor pengeluaran ni? Faktor pengeluaran juga dipanggil sumber pengeluaran, juga dipanggil sumber ekonomi. Faham semua Okey. Alright. Pehe. Pehe. Bagus. Bagus Amin. Okey. Baik, kita lihat keluk kemungkinan pengeluaran. Okey. So, keluk kemungkinan pengeluaran ni yang kita selalu tengok, iaitu keluk yang menunjukkan had maksimum tingkat pengeluaran. Definisi dia, okey, ialah had maksimum, keluk yang menunjukkan had maksimum tingkat pengeluaran yang dapat dicapai oleh sebuah ekonomi dengan menggunakan faktor pengeluaran yang ada dan tingkat teknologi. Tetapi jarang soalan tanya tentang definisi. Soalan selalu tanya tentang, okey, contohnya, apakah andaian yang perlu dibuat? Maknanya andaian yang perlu dibuat antaranya 4 perkara ini. Ini andaian yang paling penting andaian yang, sebab soalan pernah tanya tentang andaian. Okey, andaian sebelum melakukan keluk kemungkinan pengeluaran. Andaian yang penting iaitu pertama, ekonomi telah mencapai guna tenaga penuh. Maknanya ekonomi tidak ada pengangguran, semua orang dah bekerja. Dan ekonomi hanya ada 2 jenis barang. Sebab itu ada barang X dan barang Y, okey, yang kita akan buat dalam keluk kemungkinan pengeluaran. Sumber ekonomi terhad dan tetap. Maknanya sumber ekonomi ni memang tak banyak, maknanya ada had dan juga dia bersifat tetap. Kalau dia bertambah, dia tidak tetap, dia bertambah, sebenarnya sukar untuk membuat keluk kemungkinan pengeluaran. Dan satu lagi, tingkat teknologi adalah tetap. Sebab kalau tingkat teknologi tak tetap, so susah nak buat keluk kemungkinan tu. Sebab keluk kemungkinan tu boleh bergerak. Jadi untuk membuat keluk kemungkinan pengeluaran, andaian, 4 andaian ni mesti ada. Dan formula, okey, dan kalau kita lihat di sini, okey, formula untuk mengira kos lepas. Kos lepas barang X ialah perubahan barang Y, okey, bahagi perubahan barang X. Manakala kos lepas untuk mengira kos lepas barang Y, okey, perubahan barang X dibahagikan dengan perubahan barang Y. Maksudnya di sini, kalau nak kira kos lepas barang X, maknanya, okey, perubahan barang X ini perlu ada di bawah. Di bawah Dan barang Y pun sama. Kalau kita nak kira kos lepas barang Y, kita kena letakkan dia di bawah formula itu. Supaya jelas bahawa, kalau yang ini kita letakkan okey, perubahan barang Y, maka itu nak kira kos lepas barang Y. Kalau perubahan barang X, maknanya kita nak kira kos lepas barang X. So itu yang kamu boleh nampak dengan jelas, formula untuk mengira kos lepas. Itu penting. Dan kita lihat contoh jadual di bawah ni menunjukkan kombinasi pengeluaran pakaian dan makanan. Okey. Jadi bila diberi kombinasi ini, pengeluaran dan pakaian ini, maka okey, ini ingat macam cikgu sebutkan semalam, okey, ini adalah jadual. Okey, ini adalah jadual. Manakala yang bawah ini, okey, kita tahu yang ini adalah rajah. So yang ini adalah rajah ataupun gambar rajah. So kalau soalan, okey, kalau soalan minta jadual, buat jadual.
kalau soalan minta rajah, buat rajah. So korang kena tahu. Jangan korang jangan korang kata apa, main joke je. Minta rajah korang bagi jadual, minta jadual korang bagi rajah. Jangan. Kena ingat tu. Okey. Baik. So bila kita dah buat begini, kadang-kadang ada soalan minta untuk kamu buat berkaitan keluk kemungkinan pengeluaran. So pastikan titik-titik kombinasi pengeluaran A, B, C, D ini kamu plotkan dia. Maknanya di sini A, di sini B, di sini C dan juga di sini D. Pastikan kamu plot dan buatlah dalam bentuk curve ataupun buat dalam bentuk keluk tu. Keluk tu. Jadi kamu akan buat terbentuknya keluk begini, dan kemudian barulah kamu bincangkan tentang dia punya kita kata sebagai maklumat dia. Baik. Kalau kita lihat titik G, ini titik, ingat titik G ialah titik yang mana berada di luar kawasan KKP, luar kawasan keluk kemungkinan pengeluaran ini. Dan bila berada di luar, maka nama dia adalah ketidakupayaan ekonomi. Maknanya titik ketidakupayaan ekonomi. Sebab apa? Ekonomi tak mampu mengeluarkan barang sampai ke tahap G. Kenapa? Sebab ekonomi mengalami kekurangan faktor pengeluaran. Sama ada kombinasi buruh ataupun modal, maknanya sama ada kekurangan dari segi buruh atau kekurangan dari segi modal. Maknanya di sini kita dah setkan bahawa buruh dan modal tetap. Jadi kalau nak sampai ke situ dah tak boleh dah. Kita mengalami kekurangan kat situ. Itu titik G. Dan masalah pilihan pula ditunjukkan oleh pergerakan di sepanjang keluk kemungkinan pengeluaran, iaitu A, B, C dan D. Ini maknanya adalah kita katakan sebagai masalah pilihan, di mana kalau kita memilih A10, maka makanan kita tak boleh buat apa-apa, kosong je. Tapi kalau kita memilih kombinasi B, so produk pakaian ni 8, maka makanan kita dapat tingkatkan kepada 3. Maknanya semakin kurang A, semakin bertambah. Semakin kurang pakaian, semakin bertambah makanan. Begitu juga semakin kurang makanan, maka semakin bertambahlah pakaian. So ini dikatakan sebagai masalah pilihan. Masalah pilihan. Jadi bila kita berlaku pengurangan di situ, bilangan pengurangan itulah dipanggil sebagai kos lepas. Kos lepas. Baik. So kalau kita lihat di sini, titik F yang ini. Titik F dikenali sebagai titik ketidakcekapan ekonomi. Titik F ialah titik ketidakcekapan ekonomi. Maknanya ekonomi dah ada banyak faktor pengeluaran tapi gagal menggunakan sepenuhnya. Kerana apa? Kerana mungkin masalah pengangguran dan juga berlaku masalah pembaziran, di mana sepatutnya tidak boleh berlaku di F, sepatutnya berlaku di A, B, C, D. Tapi hanya pengeluaran berlaku di F, means that kita kata ekonomi tidak cekap. Dan F dikatakan sebagai titik yang ketidakcekapan ekonomi. Sepatutnya sampai A, B, C, D, tapi kita buat sampai F. Kenapa? Tak gunakan sepenuhnya. Tak gunakan sepenuhnya faktor pengeluaran. So titik itu titik G dan juga titik F. Ada apa-apa nak ditanya? Tentang keluk kemungkinan pengeluaran? Ada apa-apa nak tanya tak? Sebelum kita proceed lagi ni. Sekarang cikgu move sekarang, takut korang pula tertinggal. Boleh Enggak ada? Ya, enggak ada. Kau ni tak ada. Tak ada pula kan. Tak ada pula. Ya. Kalau macam contoh dia kata kombinasi pengeluaran tu daripada B ke C, macam mana nak tahu nak tolak tu pakaian ke makanan? Saya tadi confused kat situ. Bagus soalan tu. Cikgu suka soalan itu. Baik. Soalan betul Kristina.
Selalu soalan tanya begini. Seandainya, seandainya berubah. Kombinasi pengeluaran berubah daripada B kepada D. Kita ambil lah B kepada D. Berubah daripada B kepada D. Dan dia minta untuk apa? Untuk berapakah kos lepas yang telah berlaku? Berapakah kos lepasnya? So, dia begini. Bila kamu lihat perubahan B ke D, kamu kena tengok apa yang bertambah, apa yang berkurang. Sebagai contoh, kalau kita lihat bila kombinasi pengeluaran B ke D, maka pakaian, di sinilah kita gunakan formula. Iaitu kita akan boleh guna seperti ini, iaitu 8. Daripada B ke D kan, bermakna daripada 8 ke 0. Maknanya kita lihat sekejap. Kalau kita lihat di sini sebenarnya mudah saja, iaitu kamu lihat 8 ke 0 di sini, bermakna dia makin kurang, betul tak? Dia makin kurang. Yang bertambah ialah daripada 3 pergi ke 5, betul? Bermakna apa maksud kos lepas? Kos lepas ialah apa? Barang yang terpaksa kamu lepaskan, betul tak? Barang yang kamu kena lepaskan untuk mendapatkan barang lain. Maknanya di sini kita boleh kata bahawa untuk mendapatkan makanan. Makanan. So makanan dengan pertambahan kepada 2 tan, iaitu 2 tan. Kita boleh buat pertambahan makanan lah. Pertambahan makanan, iaitu daripada 3 kepada 5. Bermakna berapa tu? Pertambahan makanan ialah 5 tan. Tolakkan dengan 3 tan. 3 tan bermakna dia bertambah sebanyak 2 tan makanan. Tetapi berapakah pengurangan yang berlaku pada pakaian? Iaitu pengurangan dia ialah kita tengok pengurangan pakaian. Pengurangan pakaian ialah sebanyak 8 kepada 0. Bermakna 8 tolak 0 lah. Ribu helai bermakna kita kena kurangkan 8,000. 8,000 helai pakaian. Baik. So yang mana bertambah? Makanan. Yang mana berkurang? Pakaian. Maknanya kos lepas, kita boleh buat ayat iaitu kos lepas bagi kombinasi ataupun kos lepas apabila kombinasi pengeluaran berubah dari B ke D adalah berapa? Kita akan cari mana yang kurang. Iaitu apa yang kurang? Pakaian. Iaitu berapa? Iaitu 8,000 helai pakaian. So itulah dia ambil kos lepas yang berkurang cikgu. Ya, betul. Kita ambil yang berkurang. Jangan ambil yang bertambah. Yang bertambah tu kita nak dapat. So itu cara dia. Sama. Baik, bagus soalan tu. Kita nak teruskan tapi cikgu terdengar azan Isya. Kita berhenti sekejap untuk kita hormati azan Isya ya. Sekejap. Baik. Alhamdulillah, kita baru saja berhenti sekejap untuk kita menghormati azan Isya ya. Bagus soalan Kristina tadi. Dan ada kemungkinan juga bentuk soalan dia seperti ini tau. Bentuk soalan dia seperti ini. Ada tak kemungkinan bahawa kombinasi itu bertukar, contohnya daripada C pergi ke B? Ada tak kemungkinannya? Jadi kombinasi pengeluaran itu berubah daripada C ke B. Tadi kita turun bawah, sekarang ni dia naik atas. Ada tak kemungkinan tu? Ya, ada. Jadi caranya macam mana? Cara sama juga. Kamu kena tengok mana yang berkurang dan mana yang bertambah. Jadi contohnya C, kalau kita tengok C pakaian tu
okey, 6,000 helai dan makanan 4,000 tan metrik. Okey, 4 tan metrik. Jadi bila dia berubah kepada B, okey, pakaian akan bertambah kepada 8,000. Tetapi makanan akan berkurang sebanyak, okey, berkurang kepada 3 tan metrik. Bermakna di sini kita boleh katakan bahawa kos lepas, okey, jika kombinasi itu berubah, okey, kombinasi kos lepas apabila kombinasi pengeluaran berubah daripada C, okey, kita katakan daripada C kepada B, okey, kepada B adalah kita ambil yang berkurang, iaitu apa? Okey, iaitu 4 tolak 3 1. Maknanya kita boleh katakan 1 tan metrik makanan. 1 tan metrik makanan. Begitu cara dia. Maksudnya di sini kamu kena tengok apa yang berkurang. Daripada situ kamu tahu, oh itulah kos lepas dia. Ya. Sebab untuk dapatkan 2,000 helai pakaian, maknanya daripada 6 ke 8, maknanya pertambahan 2,000 pakaian, 2,000 helai pakaian, kena kurangkan, okey, makanan sebanyak 1 tan metrik. Itu yang dikatakan sebagai konsep kos lepas. Okey. So boleh faham ke sini Okey. Boleh cikgu. Okey, baik, bagus. Alright, so kita telah lihat tentang kos lepas ini. Okey, dan kita pergi kepada masalah ekonomi. Okey. Ingat macam selalu cikgu cakap, masalah ekonomi ni sebenarnya ada dua masalah. Okey, dua je. Okey, iaitu masalah ekonomi dan juga satu lagi iaitu masalah asas ekonomi. Okey, yang dimentionkan sebagai ABBU. Okey, apa, berapa, bagaimana dan untuk siapa. ABBU. So, ingat masalah ekonomi merujuk kepada masalah yang dikaitkan dengan kekurangan pilihan dan juga kos lepas. So, hati-hati dengan soalan. Soalan tanya masalah ekonomi ke soalan tanya masalah asas ekonomi. So, kalau soalan tanya tentang masalah ekonomi, dia mesti berkait rapat dengan kekurangan pilihan dan juga kos lepas. Dan unit ekonomi yang terlibat juga adalah berkaitan dengan isi rumah, firma dan juga kerajaan. Ingat, okey, ini masalah ekonomi. Dan untuk isi rumah, kita kena tahu kekurangan memang kekurangan pendapatan. Okey, dan firma kekurangan faktor pengeluaran. Dan kerajaan kekurangan sumber hasil ataupun kekurangan pendapatan negara. So, lain unit ekonomi, lain kekurangannya. Dan pemilihan juga berbeza. Iaitu kita tahu bahawa isi rumah akan membuat pilihan oleh kerana kekurangan pendapatan, terpaksa buat pilihan. So, bila terpaksa buat pilihan, isi rumah akan pilih barangan untuk apa? Maksimumkan kepuasan. Kalau firma kekurangan faktor pengeluaran, dia terpaksa membuat pilihan untuk apa? Untuk keuntungan yang maksimum. Keuntungan yang maksimum. Dan juga kalau kerajaan sumber hasil tu kurang, maknanya sumber cukai semua kurang, jadi terpaksa buat pilihan untuk memberi kebajikan yang maksimum kepada rakyat. So, matlamat pilihan itu berbeza-beza. Dan bila dah buat pilihan, maka akan ada benda kedua atau barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. So, barang kedua yang terbaik terpaksa dilepaskan itu dipanggil kos lepas. Dan kos lepas untuk isi rumah ialah barang lah. Barang kedua terbaik. Kalau firma, keluaran atau output kedua terbaik. Keluaran ini atau output itu merujuk kepada apa tahu? Merujuk kepada produk ataupun barangan yang dihasilkan. Jadi barangan yang dihasilkan, barangan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Dan kalau kerajaan, terpaksa lepaskan projek pembangunan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. So, fahami dia punya perbezaan itu. Cikgu rasa kamu semua dah faham tentang benda ni, betul? Tak ada masalah tentang benda ni kan?
So kamu semua dah memang mahir tentang ini. Okey. Dan masalah asas ekonomi pula, iaitu merujuk kepada soalan-soalan seperti apa yang hendak dikeluarkan. Okey, ingat masalah asas ekonomi iaitu apa, berapa, bagaimana dan untuk siapa dikeluarkan. So kalau apa iaitu jenis barangan. Okey, jenis barangan. Dan biasanya masalah asas ekonomi ni akan merujuk kepada sistem ekonomi yang diguna pakai. Seperti kita tahu sistem ekonomi ada 3, perancangan pusat, kemudian kapitalis, okey, dan juga campuran. Ingat, kapitalis juga dinamakan juga sebagai pasaran bebas. Betul? Pasaran dikatakan sebagai pasaran bebas. Okey. Baik. So kapitalis juga dikenali sebagai pasaran bebas dan perancangan pusat juga dikenali sebagai sistem ekonomi sosialis. So sama perancangan pusat juga dikenali sebagai sistem ekonomi sosialis. Jangan pula korang tiba-tiba macam baru tahu. Okey. Baik. Jadi, kalau macam perancangan pusat, ingat jenis barangan kerajaan tentukan. Jumlah barangan ditentukan oleh kerajaan. Maknanya berapa yang dah dikeluarkan barangan kerajaan juga. Kemudian bagaimana hendak dikeluarkan ditentukan oleh kerajaan. Okey, untuk siapa dikeluarkan ditentukan oleh kerajaan. Maksudnya di sini sistem ekonomi perancangan pusat semuanya ditentukan oleh kerajaan. Tapi kalau sistem ekonomi kapitalis ataupun pasaran bebas, okey, apa yang nak dikeluarkan? Okey, kita akan ditentukan melalui mekanisme pasaran. Okey, jumlah barangan ditentukan melalui mekanisme harga. Okey, baik. So ramai yang akan keliru, cikgu, apa beza mekanisme pasaran dengan mekanisme harga? Sebenarnya sama je sebenarnya. Sebenarnya merujuk kepada apa? Merujuk kepada mekanisme harga tu ialah merujuk kepada keluk pasaran, iaitu yang ini dan juga yang ini. So dia bergantung kepada yang ini lah. Maknanya dia bergantung kepada keluk untuk demand dan juga keluk untuk supply. So di sinilah yang akan menentukan, ini yang dipanggil mekanisme harga, iaitu kuasa pasaran dan kuasa permintaan dan kuasa penawaran. So kalau dalam sistem ekonomi kapitalis, apa yang hendak dikeluarkan? Kita tengok kepada permintaan dan penawaran. Berapa yang hendak dikeluarkan? Tengok kepada permintaan dan penawaran. Kemudian kapitalis, bagaimana hendak dikeluarkan? Ini tengok teknik pengeluaran yang paling cekap. Teknik pengeluaran yang paling cekap. Supaya apa? Maksimumkan untung, minimumkan kos. Dan untuk sistem ekonomi kapitalis dan campuran, dia akan memilih sama ada intensif buruh ataupun juga intensif modal. Is there anyone here yang tak faham apa itu intensif buruh, intensif modal? Faham intensif buruh dan juga intensif modal? Boleh faham Okey. Baik, kalau tak faham tanya. Dan untuk siapa dikeluarkan sistem ekonomi kapitalis? Melalui corak agihan pendapatan dan kuasa beli. Maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini golongan kaya akan membeli barangan-barangan mewah, manakala golongan bawahan akan membeli barangan-barangan keperluan ataupun barangan-barangan bawahan. So dia melalui corak agihan pendapatan lah. So itu sistem ekonomi kapitalis. Campuran, kena faham campuran adalah kombinasi individu, swasta dan juga kerajaan. Ekonomi kapitalis individu dan swasta sahaja. Tapi kalau perancangan pusat, kerajaan sahaja. Tiada isi rumah, tiada swasta. Itu perbezaan utama. Dan sistem ekonomi campuran, jenis barangan ditentukan melalui ada mekanisme harga dan mekanisme pasaran, tetapi kerajaan pula akan keluarkan barang awam. So ada campur tangan kerajaan. Dan berapa yang hendak dikeluarkan? Juga macam kapitalis, mekanisme pasaran, tapi kerajaan yang akan menentukan
pengeluaran barang awam. Maknanya barang awam ni berapa banyak nak dikeluarkan, itu bergantung kepada kerajaan. Dan untuk bagaimana hendak dikeluarkan. Kalau firma memang akan pilih teknik intensif buruh atau modal yang paling cekap, supaya dapat maksimumkan untung lah. Tapi kerajaan akan menggunakan teknik pengeluaran yang dapat memaksimumkan kebajikan rakyat. Dan normally, untuk sistem ekonomi campuran ni, kebiasaannya firma akan menggunakan banyak kepada intensif modal. Tetapi kalau kerajaan akan menggunakan kebiasaannya akan menggunakan intensif buruh. Kenapa nak guna intensif buruh? Supaya dapat memberi peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan. So itu yang biasa dilakukan oleh sistem ekonomi campuran dalam bagaimana hendak dikeluarkan. Dan untuk siapa dikeluarkan juga diselesaikan melalui corak agihan pendapatan dan kuasa beli. So sama macam kapitalis. Baik, ada soalan tak tentang masalah asas ekonomi dan sistem ekonominya? Ada nak tanya? Tak ada? Semua faham Bagus korang ni. Faham tak ni? Faham Amin, Haziq, faham? Okey, baik. Baik, bagus. Kalau ada mana-mana bahagian yang nak ditanyakan, boleh tanya Baik. Perbezaan sistem-sistem ekonomi ini adalah seperti pemilikan sumber, macam cikgu cakap tadi. Perbezaan antara sistem ekonomi, iaitu akan dilihat dari sudut pemilikan sumber, pembuat keputusan, dan juga pilihan serta penentuan harga, persaingan, motif pengeluaran, serta juga contoh-contoh negara. So secara umumnya, sistem ekonomi perancangan pusat, semua sumber, maknanya buruh, tanah, modal, usahawan, sumber ni merujuk kepada buruh, tanah, modal dan usahawan. Semuanya milik kerajaan kalau perancangan pusat. Perancangan pusat, semua sumber milik kerajaan. Semua pembuat keputusan ekonomi, kerajaan. Pilihan, kerajaan yang akan tentukan. Individu firma tak ada hak. Penentuan harga, harga ditentukan oleh kerajaan juga. Persaingan, ingat persaingan di kerajaan, sistem ekonomi perancangan pusat tidak wujud persaingan. Sebab apa? Sebab semuanya dikeluarkan oleh kerajaan. Kerajaan nak bersaing dengan siapa? Tak ada. Dan motif pengeluaran, maksimumkan kebajikan rakyat. Contoh negara seperti China, Cuba, Korea Utara. Baik. Kalau kita lihat sistem ekonomi kapitalis, sangat berbeza, sangat kontra dengan perancangan pusat. Kalau kapitalis, individu dan firma bebas memiliki sumber, so tidak ada campur tangan kerajaan. Yang buat keputusan individu dan firma juga. Tapi menerusi apa? Mekanisme harga, macam kita bincang tadilah. Pilihan, individu dan firma juga buat pilihan. Harga ditentukan oleh mekanisme harga, iaitu interaksi antara permintaan dan penawaran, mekanisme harga. Persaingan, wujud persaingan yang kuat. Persaingan yang kuat antara firma-firma bebas bersaing. Dan motif pengeluaran, keuntungan semata-mata. Itu firma lah. Tapi kalau individu, maksimumkan kepuasan. Contoh Amerika Syarikat, Hong Kong dan juga Switzerland. Tetapi kalau campuran, berbeza. Individu dan firma bebas memiliki sumber, dan kerajaan akan memiliki barang awam. Kemudian pembuat keputusan, individu dan firma juga bebas buat keputusan. Tetapi dikawal oleh kerajaan. Nampak tak? Dikawal oleh kerajaan. So sama macam yang mula-mula tadi tu,
okey, dikawal oleh kerajaan. Bebas memiliki sumber tapi dikawal. Bebas membuat keputusan ekonomi, ya, tetapi dikawal oleh kerajaan. Okey, itu campuran. Pilihan sama juga. Ini dalam firma bebas. Ya, ya Fik. Kenapa Fik? Kenapa Fik? Okey, tetapi dikawal oleh kerajaan. Harga, okey, ditentukan oleh mekanisme harga, tapi juga dikawal oleh kerajaan. Persaingan antara pengeluar digalakkan, tetapi juga dikawal oleh kerajaan. Motif pengeluaran, setiap unit ekonomi ada dia punya motif. Individu maksimumkan kepuasan, firma untung yang maksimum, kerajaan sumber kebajikan kepada rakyat. Contoh Malaysia, Thailand dan Indonesia. So secara umumnya kamu dapat bezakan kan? Perbezaan antara sistem-sistem ekonomi ni. Boleh bezakan tak? Boleh? Bagus. So kalau ada masalah nanti boleh bertanya. Ini contoh latihan-latihan lah. Tapi cikgu rasa kita tak perlu tengok latihan lah kot. Melainkan kalau ada latihan-latihan tertentu. Kita tengok. Ni soalan-soalan senang ni, korang boleh buat ni. Baik. Cikgu tak ada lagu untuk subjek ekonomi ke macam sejarah itu? Ada, saja je tak nak buat. Baik. Bagi tahu cikgu. Ini faktor pengeluaran ni, gambar ni, ini kategori apa? Buruh, tanah, modal, usahawan? Modal. Yes. Ini adalah dikategorikan sebagai modal. Iaitu, dikategorikan sebagai jentera. Ya, jentera. So, itu. Itu kamu kena tahulah. Baik. Kemudian, ni sumber ekonomi. Ni kategori apa ni? Tanah. Yes. Kadang-kadang dia bagi gambar macam ni je. Korang kena tahu. Yang ini faktor pengeluaran. Ini jelaslah. Ini adalah buruh. Ya, ini adalah buruh. Ini pun buruh. Itu pun buruh. Frontline. Itu kerja kilang lah. Frontline macam mana? So kita tengok masalah ekonomi. Baik, tak ada masalah. Ini macam soalan yang tadi Kristina tanya kan. Jika kombinasi keluaran berubah dari A ke C. Ini contoh soalan. Berapakah kos lepas untuk mengeluarkan 60 buah penghawa dingin? Maknanya kalau untuk mengeluarkan 60 buah penghawa dingin, nak keluarkan 60, kamu jangan kira daripada 20. Kamu kena tengok A ke C ni ya. Maknanya bermula daripada 0 kepada 60. Maka kamu kena tengok pula periuk tekanan daripada 100 kepada 55. So apa yang kamu kena buat? Iaitu kamu kena tolakkan. Iaitu 100 tolak 55. So jawapan dia apa ni? Berapa jawapan dia? 5 buah periuk tekanan. Iaitu 45 buah periuk tekanan. Begitu. So, itulah dia kita kata sebagai soalan contoh tentang berkaitan kombinasi keluaran dalam kemungkinan pengeluaran. Ini pun sama. Kos lepas jika syarikat tersebut menambah pengeluaran baju kurung dari 2,000 unit ke 3,000 unit. Ke 3,000 unit, berapakah kos lepasnya? So 2,000 tu bertambah. Apa yang berkurang? So kamu tengok 2,500 kena menjadi 500. Bermakna berapa kekurangan dia? 2,500 tolak 500. So jawapannya adalah 2,000 pasang baju Melayu. Nampak tak? Ini contoh soalan lah. Contoh soalan.
Okey. Okey, kalau di sini pilih pernyataan yang tepat apabila kombinasi pengeluaran bergerak daripada titik A. Fahami soalan bila menjawab daripada titik A ke titik B, apa yang berlaku? Maknanya okey, apa yang berlaku ini titik A dan titik B pula di sini. Okey. Di sini. So, kalau kita lihat di sini, okey, dia punya bilangan barang X telah berkurangan. Okey, tetapi barang B telah bertambah. Okey, bertambah. Maknanya kita kata barang Y semakin bertambah, semakin banyak barang Y dikeluarkan dalam ekonomi. So itu jawapan dia. Semakin banyak barang Y dikeluarkan dalam ekonomi. Okey. Soalan-soalan ni sebenarnya very simple. Tapi kamu kena tengok betul-betul. Kalau perlu conteng. Jangan rasa sayang dengan kertas soalan. Kadang pelajar-pelajar ni sayang sangat nak conteng. Conteng je. Okey, conteng saja. Macam cikgu ni, conteng buat dia punya keluk tu. Nak tengok macam mana. Baik. Yang contoh ni ajar berikut kemungkinan pengeluaran. Yang manakah benar? Titik RSTU menunjukkan kombinasi ketidakcekapan ekonomi. Subhanallah, salah. Titik Y menunjukkan masalah ketidakupayaan ekonomi. Ya, memang betul. Tak upaya, Y. So, titik Y menunjukkan masalah ketidakupayaan ekonomi. So, B. Itu je lah. Okay. Baik. Okay, begitu juga yang ini. Banyak soalan sebenarnya. Banyak soalan ini dalam bentuk soalan objektif. Banyak soalan objektif. Okey. Dan juga soalan masalah asas ekonomi ni yang kamu kena selalu tengok. Masalah asas ekonomi. Contohnya firma Fafa ni. Firma Fafa Fafa akan keluarkan baju Melayu. Firma akan keluarkan baju Melayu kanak-kanak sempena musim perayaan yang akan tiba pada bulan Mei nanti. Firma Fafa telah menambah 20 orang tukang jahit untuk menjahit baju Melayu tersebut memandangkan permintaan yang tinggi menjelang musim perayaan. So soalan dia, apakah masalah asas ekonomi yang belum diselesaikan? Soalan begini, kamu kena take note apa yang ditanya. Yang belum diselesaikan ke ataupun yang telah diselesaikan? Kadang-kadang bila pelajar nak cepat, dia terus tanda apa yang telah diselesaikan. So salah. Soalan nak yang belum selesaikan. So kalau firma Fafa mengeluarkan baju Melayu, ini soalan apa? Okey, dah selesai soalan apa? Okey, baju Melayu. Okey, telah menambah 20 orang tukang jahit. Ini adalah bagaimana? Bagaimanalah. So, yang itu selesai. Okey, bagaimana dan apa dah selesai. So, apa yang belum selesai iaitu iaitu berapa dan yang dah dikeluarkan dan untuk siapa hendak dikeluarkan. So, 2 dan 4. Harus hati-hati soalan ekonomi ni kadang-kadang susunan jawapan dia kan main suka hati je. Perasan tak? Korang perasan tak daripada dulu dia ada 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 4. Dia main hinjut je. Jadi korang kena tengok betul-betul. Dia tak macam sejarah tau. Kalau macam sejarah, dia ada kita tahu 1, 2, kemudian 1, 4, kemudian 2, 3, kemudian 3, 4, kan? Tapi kalau ekonomi ni kadang-kadang dia main hinjut je. 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 4. Suka hati dia je. Tak percaya korang tengok yang itu tadi kan, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 4. Korang tengok bawah ni. Ni, nampak tak? 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 4. Dia boleh berubah-ubah. So, hati-hati bila tengok pilihan jawapan tu. Dia boleh berubah bila-bila masa. Betul Amin. So, kena hati-hati. Tengok betul-betul. V tu tak terbang pun. Cikgu rasa V tu terbang lah. Kan? Sebab kalau susunan dia mestilah daripada kecil ke besar kan.
Tapi kenapa mesti tiba-tiba besar ke kecil? Dia macam apa hal ni kan? Gitulah. Baik. So, ekonomi neoklasik. Okey. 2-3. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan penyelesaian masalah asas ekonomi. Menggunakan barang dengan cara maksimumkan keuntungan, minimkan kos. Masalah ekonomi yang diselesaikan. Okey. Menggunakan barang dengan cara maksimumkan keuntungan dan minimumkan kos. Ini bermakna iaitu bagaimana. Bagaimana. Bergantung kepada corak agihan. Ini adalah untuk siapa? Untuk siapa? So, kalau kita lihat di sini, masalah asas ekonomi yang dapat diselesaikan. Tadi soalan tanya, yang belum diselesaikan. Yang ini ditanya, yang telah dapat diselesaikan. Bermakna bagaimana, dan untuk siapa. So, sebab tu jawapan dia 2 dan 3. Take note Di sini pun kita nampak jelas, suka-suka hati. Suka-suka hati pilihan jawapan diberi, dan suka-suka hati dia nak letak belum selesai ke ataupun dapat diselesaikan. So, hati-hati, ya. So, kata kuncinya banyakkan latihan. Okey. Baik. Cikgu tak nak start lama kat sini sebab kita nak pergi kepada bab yang kedua. Boleh kita pergi bab 2? Kita pergi kepada bab yang kedua. Iaitu berkaitan dengan iaitu yang dipanggil sebagai pasaran. Baik, pasaran. Pasaran itu sebenarnya apa? Pasaran ialah adanya permintaan dan penawaran. Permintaan biasanya dilabelkan dengan DD. DD itu ialah demand. Dan permintaan ni sebenarnya ialah keinginan dan kemampuan seseorang individu untuk membeli sesuatu barang atau perkhidmatan pada satu tingkat harga tertentu dan dalam jangka masa tertentu. Ingat kata kunci dia keinginan dan kemampuan seseorang individu untuk beli sesuatu barang atau perkhidmatan pada satu tingkat harga tertentu dan dalam jangka masa tertentu. Itu dipanggil permintaan. Dan orang yang ada permintaan, orang yang ada kemampuan dipanggil permintaan berkesan. Tapi kalau korang buat permintaan, korang yang buat permintaan, adakah permintaan korang berkesan? Kalau korang sendiri, Amin, Kristina, buat permintaan, adakah permintaan anda berkesan? Ya. Berkesan ke tak berkesan? Afiq? Pokai cikgu. Baik. Ada satu istilah di mana kenapa dia mentionkan kemampuan? Ingat permintaan ialah keinginan yang disokong dengan kemampuan. Maknanya keinginan itu dengan adanya kemampuan untuk beli baru dipanggil permintaan. Dan permintaan itu berkesan. Tapi kalau macam korang yang tak bekerja lagi, masih lagi menerima bayaran pindahan. Betul kan? Korang menerima bayaran pindahan kan? Jadi, kalau korang masih lagi menerima bayaran pindahan, permintaan korang dipanggil permintaan tidak berkesan. Take note tu permintaan tidak berkesan. Sebab permintaan itu yang kamu buat keinginan kamu itu tidak disokong dengan kemampuan keuangan. Itu perbezaan permintaan berkesan dan permintaan tidak berkesan. Baik, hukum permintaan. Ini terkenal. Ingat, hukum permintaan apabila harga barang meningkat, kuantiti barang yang diminta akan berkurangan. Sebaliknya, apabila harga barang menurun, kuantiti barang yang diminta akan bertambah. So, kata kunci bagi hukum permintaan ni, kalau kamu nak ingat, kamu ingat dia punya formula ini, dia punya konsep ini. P price, Q ialah quantity, D itu ialah demand. Bila price naik, quantity of demand akan jatuh. Bila price turun, quantity of demand naik.
Dan hubungan antara harga barangan, hubungan antara harga dengan kuantiti itu adalah negatif ataupun songsang. So kalau diberikan soalan, ditanya tentang apakah definisi hukum permintaan, kamu berikan tiga-tiga ni. Okey, ini 1, 2, 3. Berikan tiga-tiga tu untuk memperoleh markah penuh. Ya. Itu hukum permintaan. Dan permintaan pasaran. Okey. Permintaan pasaran ialah jumlah kuantiti barang yang tertentu yang diminta oleh semua pengguna dalam sesuatu pasaran pada satu tingkat harga dalam tempoh masa tertentu. Ingat? Okey, yang ini apa beza ini dengan ini? Sebenarnya permintaan itu sama, hukum permintaan tetap sama. Cuma yang ini kebiasaannya dia refer kepada permintaan individu. Permintaan pasaran apabila lebih daripada seorang individu yang buat permintaan. Contoh, individu A, B, C dan D. Jadi bila ada permintaan A, B, C dan D, individu A, B, C dan D, maka bila dikumpulkan itu dipanggil permintaan pasaran. Okey. Hukum tetap sama. Hukum dia tetap sama. Okey, hukum dia tetap sama. Okey. Fardu ain. Wajib ke atas setiap seorang. Okey. Fardu ain pun boleh. Baik. Wajibul gunah. Wajibul gunah pun boleh. Wajib. Okey, wajibul gunah. Wajibul gunah macam mana Yang cikgu tahu idgham. Idgham maknanya wajib berdengung. Wajibul gunah benda lupa. Okey. Baik. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Apakah faktor yang mempengaruhi permintaan? Jika satu keluk sahaja. Ingat, kalau satu keluk sahaja, okey, satu-satunya perkara yang mempengaruhi pergerakan harga ini ialah harga barang itu sendiri. Ingat, kalau dia gambaran tu tulis satu keluk sahaja, maka okey, kenapa dia boleh meningkat daripada A ke B? A ke B. Okey. Kenapa dia boleh bergerak A ke B? Kerana apa? Kerana perubahan harga dia, iaitu daripada P0 naik ke P1. Jadi itu je satu punca dia. Jika harga sesuatu barang naik, maka kuantiti barang yang diminta akan berkurang. Jika harga sesuatu barang itu turun, maka kuantiti barang yang diminta itu akan bertambah. So dia vice versa kan. Jadi bila harga naik, kuantiti pun akan turun. Nampak tak? Bila harga naik P0 ke P1, maka kuantiti pun akan bergerak ke kiri daripada Q0 ke Q1. Kenapa jadi macam ni? Harga barang itu sendiri. Okey, itu satu je. Okey. Tetapi kalau faktor-faktor perubahan keluk permintaan, okey, jika permintaan ataupun keluk itu bergerak ke kanan, okey, atau ke kiri pun boleh juga. Okey, faktor dia tetap sama. Cuma huraian dia berbezalah. Huraian dia berbeza. Senang je sebenarnya. Okey. Dan okey, ada tak dia punya graf? Oh, tak ada. Baik. Dia macam ni. Okey, cikgu tunjukkan. Baik, iaitu katakan diberikan, okey, ini keluk. Okey, dan katakan keluk permintaan tu daripada sini dan dia bergerak ke kanan. Ini yang dikatakan bergerak ke kanan. Okey, dia bergerak ke kanan begini. Okey, bergerak ke kanan. So bila bergerak ke kanan, kenapa dia bergerak ke kanan? Ini bukan sebab harga barang tu sendiri. Kenapa? Kerana harga barang itu masih statik di sini. Harga barang masih di situ. Iaitu di mana? Iaitu di P. Kadang-kadang dia tulis P ke X ke Y kan. Harga barang statik, tak berubah, tapi keluk tu yang beralih. Kenapa beralih ke kanan? Kerana okey, iaitu yang pertama sekali, kerana harga barang lain. Jika harga barang harga barang lain tu merujuk kepada apa? Barang pengganti dan barang penggenap. Ingat lagi tak barang pengganti, barang penggenap? Ingat barang pengganti dan barang penggenap. Okey, iaitu kalau
okey, harga barang lain. Contohnya, jika harga barang pengganti meningkat. Okey. Okey. Jika harga barang pengganti itu meningkat, maka permintaan barang itu meningkat. Jika barang penggenap jatuh, jadi permintaan barang itu akan meningkat. Okey. Faham tak kat sini? Faham kan? Ke tak faham? Faham ke tak faham? Faham Faham. Okey, baik, bagus. Tak faham bagi tahu. Okey, baik. So, itu tentang harga barang lain. Itu satu faktor yang pertama. Kenapa dia beralih ke kanan? Okey. Begitu juga pendapatan pengguna. Jika pendapatan pengguna meningkat, okey, maknanya income pengguna meningkat, maka permintaan barang itu akan bertambah. Walaupun harga dia statik. Okey, guys. Sekejap, guys. Sekejap